Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita sambung bacaan kita dari surah Al-Baqarah. Dan ayat pada hari ini pada muka surat 43 dari juzuk yang ketiga. Pada surah Al-Baqarah ayat 258. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل
لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sekali lagi kita merafa'kan setinggi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa, yang Maha Bijaksana, yang Maha Luas kekuasaan dan rahmat-Nya, yang Maha Mengetahui, yang Maha Kaya, yang Maha Sempurna pada segala sifat dan perbuatannya. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi utusan Allah untuk kita, yang membawa wahyu dan disampaikan kepada umatnya, dan yang telah meninggalkan umat ini dalam keadaan telah pun dijelaskan kepada mereka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan juga salam juga kita rafa'kan kepada ahli keluarga Nabi, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari ini insya-Allah kita baca ayat yang ke-250
8 daripada surah Al-Baqarah. Cerita hari ni, makna dia, Allah Ta'ala kata, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim. Tidakkah kamu melihat kepada orang yang Nabi Ibrahim berhujjah dengan dia? Hajja Ibrahim, Nabi Ibrahim berhujjah dengan dia, ataupun dia menghujah Nabi Ibrahim, membantah Nabi Ibrahim fi rabbihi, pada Tuhannya, an atahu Allahul mulk, kerana Allah memberikan orang itu kuasa pemerintahan. Dia hujah apa setelah Allah bagi kepada dia kuasa ni? Dia hujah Nabi Ibrahim tentang Tuhan, kerana dengan kekuasaannya dia berasa dia ni Tuhan. Allah Ta'ala tak sebut nama dia dalam ayat ni, tapi kita tahu bahawa raja yang mana Nabi Ibrahim diutuskan kepadanya, nama dia Namrud. Kita panggil Namrud. Kalau dalam bahasa orang putih, Nimrod, ya. Yang mana dia ni kekuasaan dia memerintah hampir seluruh dunia. Raja dahsyat ni. Sehingga kata di Imam Mujahid dalam tafsir, wa malikud dunya wa masyariquha, malikud dunya masyariqiha wa magharibiha arba'ah. Raja yang memimpin dunia ni, kata Imam Mujahid rahimahullah, raja yang boleh memimpin dunia ni 4 orang. 4 orang raja yang memimpin dunia. 2 daripada mereka beriman dan 2 lagi daripada mereka kafir. Depan ni ada satu lagi. Depan Kak Fauziah, depan ni ada satu lagi. 2 daripada mereka beriman, 2 daripada mereka kafir. Yang beriman ni siapa? Bukan nombor satu, Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Jadi Nabi Daud ni dia raja, tapi belum lagi dapat memimpin dunia. Sebab Nabi Daud ni dia mewarisi kuasa yang dia dapat setelah mengalahkan Jalut. Kita baca tafsir sebelum daripada ni. Lepas dia mati, dia mewariskan kekuasaannya kepada Nabi Sulaiman, anak dia. Tapi Nabi Sulaiman minta dengan Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku satu kekuasaan yang tidak akan dapat dicapai oleh seorang pun selepas daripadaku. Lalu Allah Ta'ala menjadikan Nabi Sulaiman raja menguasai dunia. Bukan satu negara dia saja, dunia. Bukan setakat dunia saja, menguasai binatang-binatang dan juga angin. Semua jin tunduk pada kekuasaannya Nabi Sulaiman. Yang ni paling tinggi sekali. Tak ada yang setandingnya daripada sudut kekuasaan. Nombor 2, siapa dia yang beriman? Dzulqarnain. Disebut oleh Imam Mujahid, nombor 2 yang berkuasa menguasai dunia, Dzulqarnain. Sehingga disebut dalam Quran, Dzulqarnain ni fa'atba'a sababa. Dia pergi hatta balagha, mula-mula maghribasy syams, sampai ke belah barat. Thumma atba'a sababa hatta idza balagha matli'asy syams, daripada timur, daripada barat sampai pula pergi ke barat. Jadi kekuasaannya Dzulqarnain daripada timur sampai ke barat. 2 ni. Hak ni 2 raja yang beriman menguasai dunia. Dzulqarnain dan Nabi Sulaiman. 2 lagi raja yang menguasai dunia yang kafir, siapa dia? Nombor 1 Namrud, kita nak baca ni. Namrud. Dan nombor 2 siapa? Kata di Imam Mujahid, Bukhtanassar.
Dalam bahasa ni Nebuchadnezzar, satu seorang raja Bukhtanasar yang mengalahkan Bani Israel. Dia ni siapa menakluk. Wallahu ta'ala alam, Imam Mujahid tidak menyebut Fir'aun. Kekuasaan Fir'aun ni duduk di belah-belah Mesir dan tempat dia. Dia tak sampai empire dia kepada seluruh dunia. Cuma Fir'aun ni dia punya legend dia, legend, pasal legend lah. Nama dia disebut dalam Quran kerana jahatnya dia dan melampaunya dia dalam mendakwa dia ni Tuhan. Ala kullin, jadi cerita ni tentang Namrud. Walaupun Allah Ta'ala tak sebut nama dia, dan memang sememangnya dalam Quran ni Allah Ta'ala tidak akan menyebut nama musuh-musuhnya sebagai tanda musuhnya tidak layak untuk disebut nama mereka dalam Quran. Abu Jahal, cerita Abu Jahal ada, tapi tak ada sebut nama Abu Jahal. Yang ada sebut dalam musuh Allah ni hak jahat-jahat benar. Abu Lahab ada dalam Quran, tabat yada abi lahabin wa tab. Fir'aun ada disebut dalam nama dia tu pun bukan nama, gelaran dia. Gelaran Fir'aun ni gelaran dia. Adapun Namrud tak ada sebut. Cuma kita tahu raja yang lawan Nabi Ibrahim ni adalah Namrud. Agak-agak tempat Namrud ni di mana? Dia punya pusat pemerintahan dia Babylon. Babil ni Babylon. Babylon ni duduk kat mana? Duduk dekat Iraq. Dekat Iraq. Nama kota tersebut, nama kota tersebut bahasa lah ni dipanggil tempat Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan. Itulah Ur, City of Ur. Baca dalam internet, orang jumpa satu kota yang disebut sebagai City of Ur, UR, ada dekat dengan Iraq sekarang ni. Dia gali, dia jumpa patung berhala yang banyak. Dan disebut Namrud ni, setelah dia mengaku menjadi Tuhan, dia buat juga patung untuk dia, sehingga patung-patung dia ni dia hantar ke negara-negara jajahan dia, sebab dia menguasai timur dan barat. Lalu patung-patung dia ni akhirnya disembah dan dia dianggap sebagai Tuhan. Dan tak pelik benda ni berlaku di zaman kita lah ni pun. Seperti contoh negara komunis. Negara komunis, orang komunis dia anti agama. Tapi dalam keadaan dia anti agama, dia buat patung pemimpin dia dan rakyat dia sembah patung pemimpin dia. Pasal apa? Akhir sekali dia dianggap sebagai Tuhan. Sebab tu dalam bab kesyirikan ni, syirik ni ada beberapa sifat. Antaranya ialah syirik kecintaan dan syirik kepatuhan. Dia tak kata orang tu Tuhan pun, tapi kalau dia mencintai orang tu setanding cinta dia kepada Tuhan, maka dia telah mempertuhankan kawan tu. Dia tak kata kawan tu Tuhan pun, tapi ketaatan dia sama level dengan taatnya kepada Tuhan, maka dia telah mempertuhankan kawan tu. Namrud ni dia mengaku sebagai Tuhan, dia menguasai timur dan barat. Lalu bila Nabi Ibrahim alaihissalam diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi Ibrahim alaihissalam pergilah menghadap dia, ajak dia kembali kepada Tuhan yang sebenar, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim ni ada kisah dia dengan penyembah berhala, dan ada juga kisah dia berdakwah kepada sang raja. Ini menunjukkan dakwah Nabi ini tidak terpilih. Dia bagi kepada semua orang daripada bawah sampailah atas. Dia pecahkan patung berhala, dia buat sampai dia menghadap raja pun. Hak ni sebelum daripada dia ni dicampur dalam api lah. Dia mula-mula pergi, dia mengajak. Lalu Allah Ta'ala pun sebut cerita ni dalam Quran. Baik, kita sambung perbahasan kita. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih
an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ketika mana Nabi Ibrahim berkata kepada sang raja, ni idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Namrud tanya, siapa Tuhan? Kata Nabi Ibrahim, dia mengaku, Namrud tanya, ni siapa Tuhan? Dia mengaku jadi Tuhan. Tiba-tiba Nabi Ibrahim jawab, Tuhan aku ni Allah, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, dan Allah dia menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit, kata Namrud, aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Apa dia buat? Dia panggil keluarkan dua tawanan dia. Tawanan dalam penjara dia keluar. Seorang dia hukum bunuh, seorang lagi dia bebaskan, lalu tidak dibunuh. Lalu dia kata, tengok, aku berkuasa mematikan orang, dan aku juga berkuasa menghidupkan orang. Oh, dia ni kekuasaan dia telah menipu dia. Sebab sampai satu tahap memang dia rasa hidup mati orang tu duduk di tangan dia. Dia manusia ni, dia melampau bila dia ni Allah bagi nikmat sesuatu kepada dia. Memang dia tahu dari sudut kekuasaan dia tak mampu, tapi bukan dia tak mampu, dari sudut penciptaan dia tak mampu. Tapi bila dia ada kuasa, dia rasa hidup mati orang tu di tangan dia, menyebabkan dia sombong. Sampai ada orang kaya hari ni, dia tengok pada pekerja dia, dia rasa rezeki orang tu dia yang tentukan, dia bayar gaji, sombong orang. Siapa pekerja dia nak semayang pun dia tak apa, dia ni sampai sombong tahap tu. Hati-hati dengan ujian kekuasaan, harta, kekayaan dan seumpamanya. Sebab takut bila dia masuk dalam hati seseorang, orang tu jadi sombong sampai tahap terakhir sombong dengan Tuhan. Dia rasa dia yang tak ada kaitan dengan Tuhan. Dia rasa dia yang berkuasa. Ini Namrud. Dan kalau kita kata, kita fikir sekali imbah lah, memang logik lah. Sebab dia dah diberi kekuasaan. Dia nak bunuh siapa, dia nak hidup siapa, nak lepas siapa, nak bagi makan ke siapa, nak sekat rezeki orang siapa. Dia ada kekuasaan tersebut. Daripada timur sampai barat, semua tunduk pada kekuasaan dia. Logik tak logik dia ni beraku jadi Tuhan? Dari sudut pemikiran manusia logik. Sebab dia memiliki kekuasaan. Orang kadang-kadang sampai satu tahap bila dia naik jadi kuasa, dia kata apa? Ikut aku sukalah. Moga aku yang berkuasa. Ni kerajaan aku punya suka. Dia rasa sampai tahap tu. Dia tak terasa ada lagi yang lebih tinggi daripada dia. Ini fitnah yang berlaku. Jadi Namrud ni, dia tak beriman kepada Allah, dan dia mengaku diri dia jadi Tuhan. Bila Nabi Ibrahim kata, tak, Tuhan kita, Tuhan aku ni Allah, dan dialah yang menghidupkan manusia dan mematikan. Namrud jawab, aku pun boleh, ana uhyi wa umit. Dia tunjuk kekuasaan dia. Panggil dua orang, nak tengok macam mana aku matikan. Bunuh dia. Bunuh, mati kawan tu. Nak tengok aku menghidupkan. Dia ni, lepaskan dia, hidup. Tengok, aku berkuasa. Dahsyat kekuasaan ni, fitnah. Lalu Nabi Ibrahim AS, bila tengok keadaan macam ni, bila tengok macam ni, bahasa mudah kita panggil auta lah bahasanya. Auta, putar alam. Dia tahu kekuasaan dia. Nabi Ibrahim bukan maksudkan yang itu, tapi Nabi Ibrahim nak tunjukkan bahawa kekuasaan yang Nabi Ibrahim maksudkan
yang mana kekuasaan Tuhan tu bukan sekadar ni. Lalu Nabi Ibrahim kata, qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Nabi Ibrahim kata, kalau kamu rasa perkara tu ada dalam kekuasaan kamu, cuba satu lagi lah. Tuhan yang berkuasa ni, dia menerbitkan matahari dari belah timur. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Cubalah kalau kamu Tuhan, kamu terbitkan matahari dari ufuk barat. Fabuhital ladzi kafar. Bila lagu tu, maka terdiamlah orang yang kafir itu. Sedarlah kita bahawa kekuasaan ni, yang nak lama dia jadi Tuhan, bukan kekuasaan tasarruf menguasai kekuasaan dunia ni semata-mata. Tapi yang nama Tuhan ni, kekuasaan dia, sifat dia lagi hebat dan mutlak. Berkuasa menguasai alam semesta. Yang tu nama Tuhan. Jadi Tuhan yang kita sembah, balik kepada cerita semalam. Kenapa Allah cerita benda ni? Supaya kita sedar urwatul wuthqa, tali yang kita pegang. Semalam kita bincang, Islam ni keindahan dia adalah dia sahaja agama yang menyembah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Sebab tu semalam saya sebut, Islam ni bukan terletak pada nilainya semata-mata. Nilai akhlak, baik, hormat orang, jujur, amanah. Macam kita kat dalam bahasa Arab, dalam bahasa dunia pendidikan, kita pisahkan. Waktu orang Islam, waktu pendidikan Islam, orang Islam belajar agama Islam. Orang bukan Islam belajar pendidikan moral. Betul tak? Pasal apa? Sebab Islam ni bukan pada moral sahaja. Padahal kalau kita tengok dalam akhlak, dalam Islam pun ada juga moral. Hak ni moral ni memang benda baik lah. Tapi sebab dalam Islam ada sesuatu yang lebih tinggi nilainya daripada moral, iaitulah tauhid. Dan tauhid ni kembali kepada Allah yang maha berkuasa dan benar-benar berkuasa. Dan kekuasaan Allah tu sifat dia yang nak dinamakan sebagai Tuhan, menguasai alam semesta. Jadi kalau orang mendakwa agama dia benar, sama seperti Nabi Ibrahim kata kepada Namrud. Kita tanya dia, siapa Tuhan kamu? Apakah Tuhan kamu berkuasa menghidupkan dan mematikan? Kalau dia jawab, oh Tuhan aku berkuasa menghidupkan dan mematikan, which is orang tu berkuasa raja kau sebagainya, Mao Zedong kau, Khomeini ni dia boleh hidup ke mati kau. Tanya dia lagi kekuasaan. Kalau setakat tu kekuasaan baru peringkat bawah. Raja ni dia menguasai langit dan bumi. Boleh tak dia terbitkan matahari dari ufuk barat? Tak boleh. Maka ketahuilah bahawa saat itu Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang palsu. Di sinilah Islam. Indahnya Islam dan keutamaan agama Islam ialah Allah nak suruh kita sedar agama Islam ni menyembah Allah, Tuhan yang mencipta alam semesta. Tuhan yang mencipta alam semesta, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, memberi manfaat, memberi mudarat, mentadbir alam semesta, mentadbir malaikat, menguasai alam gaib, alam zahir. Semua ni tidak ada yang menguasainya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Islam. So kalau nak hanya Islam ni bak jujur, baik, kita orang Islam kena baik, bang. Dia Islam tidak di situ. Kalau kita bahas itu, mungkin Islam kalah dengan agama lain. Pasal orang lain bab nilai, bab moral, kadang-kadang lebih dia jaga bab kita.
Kadang-kadang lah moral. Bila dia cakap bab integriti, konon-konon lah, padahal lebih kurang je. Tapi sebabnya ada orang dengan perkataan dia nampak seolah-olah orang non-Muslim lebih berintegriti. Ada orang bila nampak negara orang negara kafir lebih aman damai, negara Islam ni perang ya tak habis-habis. Padahal awak datang perang negara Islam tu orang sana juga. Dia juga hak bawanya senjata, dia juga hak bawa ni macam-macam dia taja. Kalau ikutkan kajian, negara Amerika ni nampaklah dia ni seolah-olah negara demokrasi, tapi dia telah meruntuhkan banyak negara-negara yang orang panggil rakyatnya sejahtera atas nama demokrasi. Di Libya dulu elok je rakyat dia, mari Amerika hancur lebur. Iraq sendiri dulu elok je, mari Amerika hancur lebur. Tapi nak ayatnya ada orang nak bagi tahu, ada orang dia tengok kepada moral, tapi Islam bukan di situ nilai dia. Sebab tu hari ni mencintai seorang Muslim nombor satu sekali adalah kerana akidah tauhidnya, kerana dia beriman kepada Allah, dan tidak ada nilai yang lebih tinggi daripada nilai keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara hakikinya. Tak ada moral yang paling tinggi. Kalau kita kata moral, hormat ibu bapa, buat baik kepada jiran, berterima kasih kepada orang yang buat baik kepada kita, membalas budi, semua ni moral. Moral yang paling agung ialah Islam, iaitu tunduk kepada Tuhan yang menciptakan kita. Di situlah nilai dia. Baik, dikembali kepada cerita ni. Bila Nabi Ibrahim kata Tuhan ni berkuasa mencipta, menerbitkan matahari dari ufuk barat, dari ufuk timur, tolonglah kamu kalau betul Tuhan terbitkan matahari daripada ufuk barat, terdiam. Tak boleh kata apa. Tapi tak boleh kata apa tu bukan masuk Islam dak, sombong lagi tak habis. Namrud ni akhirnya berlawan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia kekal dengan kekufuran dia, malah dia siapkan bala tentera untuk lawan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi akhirnya Nabi atau Allah Ta'ala hantar nyamuk masuk dalam telinga dia, dan dia sampai berdengung dalam kepala dia, masuk ke otak dia, dan dia mati disebabkan seekor nyamuk ataupun lalat disebut. Bahawa inilah dia Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan seorang raja yang menguasai alam daripada timur sampai ke barat, mati dengan seekor serangga nyamuk yang masuk dalam telinga dia, duduk dalam kepala dia, mati disebabkan itu. Lalu soalan dia, aina mulkuhu, di mana kekuasaan dia yang mengaku sebagai Tuhan? Kalau tiba-tiba lalat seekor pun atau nyamuk seekor pun dia tak boleh nak awal. Sebab tu perkara ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, isu tauhid ni bekalan kita sampai akhir zaman. Bila datangnya Dajjal ni Allah Ta'ala bagi kekuasaan, tapi dahsyat lagi daripada Namrud. Dia akan mengembara ke seluruh dunia, daripada timur sampai ke barat. Dajjal lagi hebat daripada tu, dia tunjuk ke langit, tunjuk turun hujan. Dia tunjuk ke bumi, keluar harta perbendaharaan daripada bumi. Dia tunjuk kepada tanah yang gersang ni, kerana kita ni sedang krisis makanan. Beras mula dah tak cukup dah. Dunia pun sedang mengalami dia ni, bukan Malaysia saja. Beras dah tak cukup. Pasal apa? Fenomena alam, bencana alam, banjir di seluruh dunia. Tempat tanam padi, banjir, padi rosak. Ribut datang, habis pokok-pokok ranak. Sampai akhir zaman, bila dalam keadaan manusia begini, keadaan krisis makanan, datang Dajjal. Masa tu Dajjal ni dia menguasai, mengembara, dia boleh pergi ke seluruh dunia. Dia tunjuk tanah yang gersang ni,
dengan teknologi dia, dengan kemahiran dia, dengan kekuasaan yang ada pada dia, kekuasaan boleh jadi seperti kekuasaan Namrud lah, boleh jadi kekuasaan dari sudut pemerintahan, raja, teknologi dan sebagainya. Dia jadikan tanah tu subur. Lalu kesombongan dia sampai satu tahap, dia berkata dialah Tuhan. Cuma fitnah dia paling besar banding hak lain ialah fitnah dia menguasai langit. Dia boleh tunjuk ke langit, hujan turun. Hari pertama dia keluar, matahari tak gerak selama setahun. Dahsyat. Tak ada berlaku malam. Ada perbahasan dah masalah. Wallahu ta'ala alam. Boleh jadi dia mula-mula keluar di satu tempat yang matahari memang tak terbenam. Ada yang kata memang dia memang ada kuasa untuk menguasai langit. Dia boleh tunjuk untuk tahan matahari. Wallahu ta'ala alam. Sehingga sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kita duduk zaman tu nak semayang macam mana? Nabi SAW kata, kira-kiraan masa. Setiap 24 jam, salat 5 waktu. Dahsyat tak dahsyat Dajjal? Cuma sebagai satu tanda Allah Ta'ala bagi kepada kita, nak kenal dia ni bukan Tuhan, mata dia rosak. Tu je. Makna kalau dia betul-betul Tuhan, kenapa dia tak boleh sembuhkan mata dia sendiri? Di situlah kekuasaan dia lemah, dan Tuhan tidak sepatutnya lemah. Nilai Tuhan ni kita kena tahu macam tu. Belajarlah tentang Tuhan supaya bila datang orang mengaku Tuhan, kita ada jawapan, mu bukan Tuhan. Pasal apa? Kamu tidak memiliki kekuasaan yang sempurna. Nabi Ibrahim berdepan dengan Namrud. Yes, Namrud ni berkuasa. Nak bunuh orang dia boleh, nak hidupkan orang pun, nak hidup lepaskan orang boleh. Kekuasaan dia daripada timur dan barat. Dia mengaku jadi Tuhan. Nabi Ibrahim kata, mu bukan Tuhan. Pasal apa? Mu tidak mampu menerbitkan matahari daripada ufuk barat. Akhir sekali mati dengan sebab seekor alat. Masuk dalam telinga. Tu je. Lemahnya manusia. Sehebat-hebat dia. Waktu kita ni kan, tak usah mengakulah hebat. Jangan sombonglah. Tidak kata raja, kita ni lah kau ada kekuasaan sikit-sikit, baru orang panggil diberi kekuasaan sikit, tak jadi raja timur dan barat, ada power sikit. Kadang-kadang jaga satu organisasi pun kita rasa aku hebat dah. Anak bawah kita koli berapa semua sekali berasa kita ni, oh ikut akulah nak buat lagu mana, muka ni company aku. Jangan. Kita ni lemah kekuasaan kita. Sehebat-hebat manusia mesti ada titik lemah dia. Jangan kira dia duduk jaga wadang penjara ni, congek misal ni, garangnya dia ni, orang tengok pun takut. Rotan dia punya lah panjang macam ni. Balik rumah, bini kata, bang, ya, tunduklah dulu. Ada juga titik lemah dia. Jadi nak mengaku Tuhan kot mana? Tak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Ayat yang seterusnya. Aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ataupun tidakkah engkau melihat kepada orang yang marra ala qaryatin, orang yang melalui sebuah kampung atau negeri, wa hiya khawiyatun ala urushiha, yang mana negeri tersebut telah pun runtuh segala bangunannya. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bila dia tengok negeri yang runtuh tu, dia kata, bagaimanalah Allah Ta'ala nak hidupkan balik negeri ini. Lalu dia dalam pemikiran dia mempersoalkan tentang kekuasaan Allah dalam menghidupkan sesuatu yang telah pun mati.
Kemudian Allah Ta'ala pun nak tunjuk kekuasaan dia. Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan dia. Dan sebagaimana yang kita sebut, Allah ni antara isu utama yang Quran bawa kepada kita ialah isu cerita manusia ni akan hidup balik setelah mati. Ini antara isu utama yang ada dalam Quran dan isu utama dalam kehidupan kita. Setelah daripada kita beriman bahawa kita dicipta oleh Allah, kita ni makhluk ada pencipta, kita juga kena beriman setelah pencipta ni mematikan kita, dia akan hidupkan kita buat kali kedua. Ni berita utama, headline, topik besar, muka depan. Allah Tuhan kita, subtopik yang kedua besar muka depan juga, dialah menghidupkan kita buat kali pertama dan dia akan hidupkan kita buat kali kedua akhirat nanti. Ni berita utama yang Allah Ta'ala sebut dalam satu surah, dia panggil An-Naba, surah yang sebut Naba'il Azim, amma yatasa'alun anin naba'in azim. Cerita tentang berita utama ialah menghidupkan setelah mematikan. Jadi Allah nak membuktikan kepada kita teori tersebut bukan sekadar akal saja kita faham. Kalau Allah berkuasa menghidupkan buat kali pertama, dia pasti berkuasa menghidupkan buat kali kedua, dan kali kedua tu lebih mudah daripada kali pertama, bukan sekadar teori. Allah Ta'ala telah membuktikan dalam teknik sampling, bagi contoh kepada manusia real kejadian bagaimana Allah boleh menghidupkan sesuatu yang mati. Sebelum ni kita dah baca cerita 1,000 orang, 4,000 orang mati duduk semula. Satu kaum lari daripada ta'un, takut ni, takut mati, lari ramai-ramai sampai satu tempat, Allah matikan mereka semua. Kemudian Allah hidupkan mereka balik lepas daripada tu sebagai tanda bukti kekuasaan Allah lah yang berkuasa menghidupkan dan mematikan. Surah Al-Baqarah yang kita baca sebelum daripada ni. Yang kedua ni sampling lagi. Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan, disebut ada seorang lelaki, nama dia pun tak sebut, diceritakan dia adalah Uzair, wallahu ta'ala alam. Disebut bahawa dia ni lalu pada satu kampung. Bila dia lalu sampai satu kampung ni, Uzair ni, dia lalu dia tengok kampung ni runtuh ni, lalu dia persoal macam mana dia boleh hidupkan kampung ni balik. Macam mana dia boleh hidupkan kampung ni balik. Allah ni macam mana nak menghidupkan sesuatu setelah mematikan. Anna yuhyi hadhihillahu ba'da mautiha. Lalu apa yang Allah Ta'ala buat nak buktikan kepada dia? Fa'amatahullahu mi'ata amin thumma ba'atha. Allah matikan dia. Dia pun mati selama berapa? 100 tahun. Mati situ dengan kampung-kampung tu, dia mati selama 100 tahun. Mati. Thumma ba'atha. Selepas 100 tahun, dia ni datang dengan unta dia lah, keldai dia, sorry unta pula ada, himar, keldai. Dia datang dengan keldai dia, bawa makanan dia. Bila mati, sekali dengan keldai dia mati, sekali dengan makanan dia pun rosak, 100 tahun mati. Setelah 100 tahun, Allah hidupkan dia. Thumma ba'athah. Bila dia hidup, ada orang angkat dengan dia, qala kam labith. Orang tanya, mu duduk sini lama mana dah? Dia kata, qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Aku duduk sini selama
1 hari ataupun separuh hari. Qalu wa dhalika annahu mata awwalan nahar thumma ba'athahu Allah fi akhirin nahar falamma ra'a asy-syamsa baqiyatun dhanna annaha syamsu dhalika al-yawm. Mereka mengatakan kerana Allah dia kata setelah, dalam tafsir ni sebut, setelah 100 tahun negeri yang dia duduk tu jadi makmur, ada orang tinggal balik. Ada orang tinggal dekat tu. Bila dia hidup, dia ni pergi mula-mula pada pagi hari. Bila dia bangkit di petang hari. Maka dia sangka matahari yang dia tengok ni adalah matahari hari yang sama. Lalu dia kata, aku ni tidur sehari ataupun setengah hari. Pasal dia anggap matahari itu matahari yang sama. Qala bal labithta mi'ata 'amin. Dia kata bahkan sebenarnya kamu hidup selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Tengoklah kepada keadaan makanan kamu dan minuman kamu masih tidak berubah keadaannya. Hidup 100 tahun, mati 100 tahun, makanan masih duduk situ. Wanzur ila himarika walinaj'alaka wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Dan lihatlah kepada keldai kamu yang hanya tinggal tulang-tulang itu, dan kami nak jadikan kamu sebagai tanda kekuasaan kami bagi umat manusia. Wanzur ilal 'idham, dan lihatlah bagaimana kepada tulang-tulang keldai itu, kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma, bagaimana kami susunnya kembali kemudian kami membalutnya dengan daging. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Apabila nyata perkara tersebut berlaku kepadanya depan dia, lalu dia kata, aku mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi ini teknik sampling Allah Ta'ala tunjuk betul. Depan mata dia, Allah hidupkan keldai dia. Dia sendiri itu pun dibangkitkan setelah 100 tahun mati. Dan perkara ni bukan satu, bukan dua. Kita dah baca surah Baqarah ni, di awal dulu ada orang hak mati hidup balik sebab dipukul dengan bahagian ekor lembu, bahagian lembu, hidup balik. Sampling satu. Dalam surah Baqarah ni juga cerita 4,000 orang tu, wahum ulufun hadharal maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum, mati semua 4,000 orang, kemudian Allah hidupkan mereka balik. Mari pula kaedah ni cerita Uzair, mati kemudian hidup balik. Datang pula ni ayat lepas daripada ni, tapi kita nak baca tak sempat lah pasal dah 7.30 dah. Cerita Nabi Ibrahim dengan burung. Ni kita sambung esok hari. Dan ada lagi cerita Ashabul Kahfi. Teknik sampling sebagai bukti kepada kita bahawa cerita menghidupkan dan mematikan ni bukan sekadar teori dan bukan sekadar sangkaan dan jangkaan. Dia ada realiti hakikat yang telah pun dibuktikan secara nyata bahawa telah ada manusia yang dihidupkan setelah dimatikan, dan semua manusia, kata Allah, yang menghidupkan dan mematikan, dia akan kembali menghidupkan semua manusia yang mati. Lalu atas apa alasan manusia tidak beriman? Apa alasan manusia tidak beriman? Untuk itu kita sedar hakikat bahawa kita ni manusia,
ada Tuhan yang menciptakan kita, dan Tuhan itulah yang akan mematikan kita. Dan selama kita mati, lepas daripada tu hancur luluhlah tubuh kita, tinggallah tulang belulang, menjadi tanah pada kebiasaannya, melainkan orang yang dijaga mayatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian sampai saatnya seluruh manusia juga akan mati, tidak akan tinggal daripada makhluk melainkan semuanya mati. Lalu Allah Azza wa Jalla yang maha berkuasa, yang sama menghidupkan buat kali pertama, dia juga akan menghidupkan manusia ni buat kali kedua. Dan di saat itu kita kembali kepada dia untuk diadili. Maka takutlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah. Tidak ada nilai yang paling besar, yang paling benar, yang paling penting ialah apabila kita dicipta, kita tunduk kepada Tuhan yang menciptakan kita. Dan inilah dia Islam. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan orang yang beriman dan merahmati kita dunia dan akhirat. InsyaAllah kita sambung esok hari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.